باب الصلاة في شعر النساء. وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الأشعث عن محمد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. قال عبيد الله شك أبي. Tengok sekali. Babun fi kam tusalli al-mar'ah. Bab tentang berapakah pakaian yang perlu dipakai orang perempuan ketika bersembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad bin Zaid bin Qunfudh dari ibunya bahwasanya beliau bertanya Ummu Salamah, apakah pakaian yang perlu dipakai perempuan ketika bersembahyang? Ummu Salamah berkata, perempuan tusalli, perlu bersembahyang dengan memakai khimar, kain telkung, wa dir'is sabiq, dan baju labuh, alladhi yughayyibu zuhura qadamaiha, yang menutup, menghilangkan, yakni menutup kedua kakinya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Muhammad bin Zaid lagi hadis ini. Beliau berkata daripada Ummi Salamah, sesungguhnya beliau telah bertanya Nabi SAW, bolehkah perempuan memakai baju labuh dan telekung dengan tidak ada dipakainya kain? Nabi SAW bersabda, kalau baju itu labuh sehingga menutupi kedua kakinya, yakni tak mengapalah. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Malik bin Anas, Bakr bin Mudar, Hafs bin Ghiyath, Ismail bin Ja'far ibnu Abi Zaid, ibnu Ishaq, daripada Muhammad bin Zaid dari ibunya, dari Ummi Salamah. Tidak ada sesiapa pun daripada mereka itu menyebutkan Nabi SAW. Mereka hanya menghentikan hadis itu pada Ummi Salamah. Bab perempuan bersembahyang dengan tidak memakai tudung. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah dari Nabi SAW bahawa sesungguhnya baginda bersabda, Allah tidak menerima sembahyang perempuan yang telah baligh, yang telah cukup umur, kecuali dengan memakai kain tudung ataupun telekung. Abu Dawud berkata Sa'id, maksud beliau Ibnu Abi Arubah, telah meriwayatkan hadis ini daripada Qatadah, daripada Hasan, daripada Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ayyub dari Muhammad bahawa Aisyah telah singgah di rumah Safiyah, ibu Talhah, ibu bagi Talhah, bagi sekalian Talhah, jadi ibu Talhah yang paling pemurah daripada sekalian Talhah. Beliau pun, yakni Aisyah, nampak anak-anak perempuannya. Terus dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam rumah. Pada ketika itu di dalam bilikku ada seorang gadis. Baginda pun mencampakkan kepadaku kainnya, dan baginda berkata, belahkan ataupun bahagikan kain itu kepada dua. Berikan kepada dia ni separuh sebelah, dan kepada gadis yang berada di rumah Ummi Salamah ataupun dekat Ummi Salamah itu separuh. Kerana aku fikir tentu sekali dia telah pun baligh, telah pun berhaid, ataupun la urahuma, aku fikir kedua mereka
tentu sekali telah pun berhaid ataupun balik. Abu Dawud berkata wa kadza rawahu Hisham an Ibn Sirin, demikianlah Hisham meriwayatkannya daripada Ibn Sirin. Bab ma ja'a fi sadli fi shalah. Ini bab tentang sadl di dalam sembahyang. yakni melepaskan kain dengan tidak melilitnya daripada atas kepala ke bawah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibrahim daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada sadl, yakni melepaskan kain dalam keadaan terbuka daripada atas kepala ke bawah dalam sembahyang. Dan baginda juga melarang seseorang menutup mulutnya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Jurayj, beliau berkata, seringkali ataupun kebanyakan yang pernah saya lihat atau ialah beliau bersembahyang sadilan, yakni dengan melepaskan kain begitu. Abu Dawud berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Isl daripada Atha daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada sadl dalam sembahyang. Bab salat fi syu'urin nisa, ini bab bersembahyang dengan menggunakan selimut perempuan. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bersembahyang dalam kain selimut kami ataupun dalam lihaf kami. Ubaidullah berkata, ayah saya syak dalam menyebutkan syu'urka ataupun lihaf luhuf. Baik, kita tengok. Ini malam ni cerita pasal pakaian perempuan dalam sembahyang. Bagaimana sepatutnya perempuan itu berpakaian ketika bersembahyang. Imam Abu Dawud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Muhammad bin Zaid bin Qunfuz, dalam riwayat yang pertama ni daripada mak dia. Mak dia bahawa mak dia tu tanya Ummu Salamah, tanya Ummu Salamah, apakah yang harus dipakai oleh perempuan, pakaian macam manakah yang harus dipakai oleh perempuan ketika bersembahyang. Dia pun kata gini-gini seperti inilah. Kalau kita perhatikan dalam sanad ini, dia ada pak mula-mula tu tak apalah, pak Nabi tu, lepas tu Malik Muhammad bin Zaid bin Qunfuz. Dia ambil daripada mak dia. Mak dia tu siapa? Dia tak sebut nama. Itu ada masalah lah. Kalau dari segi hadis, mana kita kena pastilah. Baik, kalau kita tengok dalam ni Badlul Majhud, Muhammad bin Zaid bin Muhajir bin Qunfuz, mak dia ialah Ummu Haram namanya. Wasaqahu Ahmad. Ummu Haram ni bukan Ummu Haram sahabiah tu, dah orang lain. Imam Ahmad mengatakan dia ni thiqah. Siapa? Muhammad bin Zaid. Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Dawud, Ijli dan Ibnu Hibban mengatakan dia ni termasuk di antara orang-orang yang thiqah. Daraqutni kata boleh dibuat hujah dengannya. Dan dia ni panjang umur dia ni. Muhammad bin Zaid bin Qunfuz ni panjang. Ummira hatta balagha 100 sanah. Panjang umur dia sampai 100 tahun umur dia. Dia meriwayatkan daripada mak dia. Dia ambil daripada mak dia. Mak dia tu dikatakan Ummu Haram. Qala al-Hafiz fi Tahdhib al-Tahdhib, dalam Tahdhib al-Tahdhib, Ummu Haram ibu kepada Muhammad bin Zaid bin Muhajir bin Qunfuz, ada meriwayatkan daripada Ummi Salamah berhubung dengan sembahyang dengan memakai baju yang labuh. Dan daripada dia Ummu Haram ni anak dia ada meriwayatkannya. Qultu, kata Hafiz Ibn Hajar, zakara Ibn Mashkual, bahawa ibunya yang bernama Aminah. Ummu Haram itu kunyah, nama dia Aminah. Wa qala Zahabi fil Mizan, tapi Imam Zahabi
dalam Mizanul I'tidal kata dia la tu'raf. Itu dia, la tu'raf, tidak diketahui, yakni ibunya itu majhulah. Bila majhulah maknanya kira-kira sanad dia ni terputuslah, sanad dia terputus. So kita pergi yang kedua pula. Yang kedua daripada Muhammad bin Zaid juga. Riwayat ini pun daripada Muhammad bin Zaid tadi juga. Cumanya perawi di bawah dia tu yang beza. Perawi di bawah dia tu Mujahid bin Musa, dia ambil daripada Uthman bin Umar, dia ambil daripada Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Dia tu ambil daripada Muhammad bin Zaid. Hadis ni bihadzal hadis ni. Tapi dia kata daripada siapa dia kata? Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar qala an Ummi Salamah, yakni an Muhammad bin Zaid an Ummi Salamah. Abdullah bin Dinar kata Muhammad bin Zaid ni bukan ambil daripada mak dia, tapi ambil daripada Ummi Salamah. Terus begitu pula ceritanya ni. Lepas tu Ummu Salamah tanya Nabi SAW. Kalau tadi mak dia tanya Ummu Salamah, ni Ummu Salamah tanya Nabi SAW. Boleh kau begini-gini? Sebab kita terjemah tadilah. Lepas tu Abu Daud komen. Abu Daud itu komen. Dia kata hadis ini telah diriwayatkan oleh Malik bin Anas. Tadilah Malik bin Anas, Bakar bin Mudar, Hafs bin Ghiyath, Ismail bin Ja'far, Ibnu Abi Zaid, Ibnu Ishaq. Semua mereka ini meriwayatkan daripada Muhammad bin Zaid. Muhammad bin Zaid. Semua mereka ini meriwayatkan daripada dia, daripada mak dia. Mak dia daripada Ummi Salamah. Yang ni sebuah riwayat yang pertama tadi. Sebuah riwayat yang pertama tadi. Tak ada seorang pun daripada mereka itu menyebutkan Nabi dalam cerita dia tu. Sebuah dalam riwayat ni, yang ni Ummu Salamah tanya Nabi SAW. Tak ada lagu tu. Bahkan orang lain betis kat Ummu Salamah. Yang ni hadis itu hadis mauquf, mengikut riwayat orang lain. Tapi mengikut riwayat ni adalah hadis marfu'. Walaupun sanad dia ni comel ni, tak ada mak dia tu tak keliru dah. Tetapi mauquf. Mauquf. Jadi bila mauquf itu dia tak kemah juga lah. Tak kemah juga. Hanya itu pendapat Ummu Salamah. Tetapi dalam syarah ni dia kata daripada Muhammad bin Zaid an ummihi, ada juga sebut, tapi tidak sebut sini. Sini ada sebut? Tak ada sebut. Bi hadzal hadis tu Muhammad bin Zaid qala, kata Abdullah bin Dinar an Ummi Salamah. Tapi dalam syarah tu dia kata tak mungkin, sebab dia tak ada dengan Ummi Salamah. Dia mesti kena ambil daripada mak dia juga. Sebab tu dia pun mak dia tengok. Mana mak dia tu ada jugalah. Cuma berbeza dengan yang tadi. Kat sini Ummu Salamah tanya Nabi SAW. Kalau tadi mak dia tanya Ummu Salamah. Itu bezanya. Artinya kalau riwayat ini riwayat sahih, kalau kita terima sahih pun dia syad. Itu tujuan Imam Abu Daud cerita ni. Mana sebab canggah dengan orang-orang lain ni, seramai-ramai orang lain ni tak bertis kat Ummi Salamah. Tak ada sampai ke Nabi SAW. Artinya riwayat ni ada ni, kalau kita terima sanad dia tu sebagai comel sekalipun, tak ada masalah sekalipun, riwayat ini adalah riwayat yang syadzah. Syadzah. Apa lagi? Ada masalah hak tadi jugalah, sebab tadi jugalah mak dia tu tidak dipastikan. Imam Zahabi kata la tu'raf, tidak diketahui. Begitu. Daripada situlah apa yang kita duduk tekan sangat tu, duduk tekan bahas tadi tu. Benda tu ada dalam kitab bahas ni. Sebab ada maksud lah, iaitu apa ni, sebab ada beza lah dari segi pendapat ulama tu. Ada yang mengatakan tak perlu tutup kaki ni. Kalau dalam riwayat tadi kedua-duanya dia kena tutup kaki. Itu benar. Kalau tudung kepala tu sah. Dia perlu bersembahyang dengan memakai tudung dan baju yang labuh yang menutup kakinya. Sebab itulah Imam Abu Hanifah tak pakai gitu.
Dalam mazhab dia nampak kaki pun tak apa. Nampak kaki pun tak apa semaya. Jadi muka ni memanglah tangan tu. Kaki pun termasuk juga. Itu satu perkara. Yang keduanya, dia pergi jauh lagi daripada tu. Hak ni kena kira molek saja. Bukan mesti, kata dia. Bukan siapa tak sah kalau tidak lagu ni. Sah juga, kata dia. Dengan sebab tu kalau orang dia, sebab tu kalau kita pergi tengok tempat-tempat dia kan, orang dia semaya, orang perempuan dia semaya. Tetapi orang kita biasanya tak tengok lah. Anak ni anak tengok pasal anak kecil lagi duduk tempat dia. Jadi masuk dalam rumah orang, rumah Maulana pun masuk juga. Jadi duduk gaul dengan pokok dia. Kita tengok kakak-kakak kita lah. Kita panggil kakak-kakak. Duduk semaya, mok-mok. Duduk semaya memang lagu tu. Rambut ni lebih-lebih kurang. Saya pakai kain tudung biasa. Kain tudung ni bukan telekung, kain tudung. Sikit-sikit nampak lah rambut. Lepas tu lengan ni dekat ni pakai baju. Kaki pun sampai betih nampak lagi. Ketika dia sujud apa kita tengok, tak serupa dengan kita. Jadi hak ni amalan orang dia. Orang kita kalau hak tua-tua ni payah nak tengok lah. Memang takkanlah kita nak tengok tempat orang tino sembahyang kita kata nah. Kecuali kalau sama perempuan lah kaya. Tapi biasanya orang dia pasal dia tidak pergi sembahyang ke masjid kan. Jadi tak apa nyata lah. Kecuali kalau pergi ke Mekah, pergi ke mana boleh tengok juga lah. Memang lagu tu orang perempuan kita boleh tengok. Dalam kitab ni dia sebut kedudukan benda tu setara mana. Jadi kalau nak kira dari segi hak ni tusalli fil khimar wa ad-dir'i as-sabiq, mereka tak sepegang sebab apa hadis ni tak kemah berlaku ni. Tak kemah berlaku. Jadi tak boleh nak buat hujah sehingga nak kata tak boleh pergi mesti lagu ni lah kena. Tidak, mereka tak pegang sampai gitu. Sebab apa sebab kita kata sana lah kedudukan hadis ni. Jadi paling tinggi mereka kata molek lah kalau buat lagu tu molek, tapi bukan suatu yang mesti sampai tak sah. Tak. Tetapi kalau mengikut mazhab Syafi'i, Ahmad dan lain-lain memang Malik ke apa memang kena tutup. Kalau tak tutup tak sebab tak sah. Dan kalau nampak rambut ke apa ni memang tak sah sebenarnya. Sampai gitu. Jadi hak moleknya jagalah. Gitu. Kalau dalam kitab ni bawah dia petik juga daripada Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah di dalam kitab Mughni ni kitab fiqh mazhab Hambali yang besar lah. Ibnu Qudamah kata ajma'u ala anna lil mar'ah kashfa wajhiha fi shalah. Ijma' ulama perempuan buka muka ni ketika sembahyang. Ijma'. Dan mereka berselisih pendapat tentang dua tapak tangan. Abu Hanifah kata ada kafain, dua tapak tangan. Abu Hanifah kata kaki tidak termasuk dalam aurat. Malik, Syafi'i dan jumhur mengatakan tidak harus perempuan mendedahkan tidak harus perempuan kecuali mendedahkan muka dan tapak tangan. Tangan ni sajalah. Kaki tak boleh. Kaki tak boleh. Adapun dalam mazhab Hanafi dia kata berhubung dengan kaki ni ada tiga riwayat. Ada tiga riwayat dalam mazhab Hanafi. Ini yang dia sebut. Tak apalah. Jadi hak tu hak sebut kaki ada tiga riwayat tu bukan Ibnu Qudamah sebut tu. Tetapi hak inilah kitab ni. Lepas tu kalau kita tengok dalam sanad dia selain daripada Muhammad bin Zaid tadi tu majhul mengikut Imam Zahabi, hak ada atas pada dia bawah lagi lah pada Muhammad bin Zaid itu Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar. Hak tu pun dipertikaikan oleh ulama juga. Jadi mengikut riwayat yang kedua ni kalau dia tak pakai kain, dia pakai baju jubah lah, kita kata jubah labuh sampai menutup kaki dia, dan pakai kain telekung. Kain telekung. Baju ni sekat ni lah. Tu semua kata tak apalah lagu tu. Tak apa.
Tidak kata tutup kaki itu dengan kain suku, tidak. Kalau baju labuh pun tak apa, asalkan tudung kaki itu. Itulah mengikut kebanyakannya. Lepas tu Abu Daud komen hak tadi tu gitulah. Hak dia komen tu nak ceritanya riwayat ini hak mauquf. Hak mauquf tu pun tidak sahih juga. Kalau hak marfu' ni lagi banyak masalah. Itu tujuan Imam Abu Daud buat mari orang ni riwayat. Lepas tu dia sebut pada muka surat di dalam kitab ni 303. 303. Mazhab Hanafi dalam masalah ni, iaitu orang merdeka seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan tapak tangan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Yang dimaksudkan dengan mereka tidak boleh menyatakan perhiasan mereka. Maksud perhiasan di situ yakni tempat perhiasan. Tempat perhiasan. Orang panggil min babi itlaqil hali wa iradatil mahal. Itu dalam balaghahnya, majaz mursal orang panggil. Sebut benda tapi maksudnya bukan benda tu, tempat duduk benda tu. Tempat duduk benda tu. Mereka tidak boleh menyatakan perhiasan mereka. Yang ini tempat perhiasan mereka. Tempat perhiasan mana? Muka. Di situ orang celak, itu tempat perhiasan. Tangan, di situ orang pakai cincin, itu tempat perhiasan. Mana hak ni tak apa. Illa ma zahara minha, kecuali yang nyata daripadanya. Jadi tempat perhiasan itu kalau muka lah, itu tempat perhiasan. Dan kalau wal kaffah, dua tapak tangan. Sebabnya perhiasan bagi mukanya macam jelak ke apa tu. Dan perhiasan bagi tangannya iaitu macam cincin ke apa tu. Jadi halal ini membukanya halal. Dan Hasan meriwayatkan daripada Abi Hanifah rahimahullah bahawa halal boleh tengok kepada kaki, boleh. Boleh tengok pada kaki pun. Dedah kaki pun boleh orang perempuan ini. Di luar semaya dan di dalam semaya boleh. Kaki itu bukan aurat kata dia. Ini pasal apa? Pasal ada riwayat daripada Aisyah dalam mentafsirkan firman Allah SWT tadi, iaitu dia kata illa ma zahara minha tu mana gelai kaki. Lepas tu gelai kaki dan cincin di jari kaki. Tu maksudnya kaki lah, tempat tu. Ini menunjukkan bahawa harus melihat kepada kaki itu. Kerana Allah SWT dia kata di sini melarang daripada menyatakan zina dan mengecualikan yang nyata daripadanya. Dua tapak kaki itu termasuk dalam dua yang nyata juga. Tidakkah engkau lihat, kata dia, tidakkah engkau perhatikan kaki ini pun jenis dia terbuka juga bila berjalan. Apabila berjalan dia akan jadi terbuka, terdedah. Jadi nak jaga benda yang biasa, kalau keadaan biasa boleh terdedah, itu jadi kesukaran dalam agama. Jadi ini termasuk dalam yang dikecualikan daripada larangan itu. Dengan sebab itu boleh dibukalah kaki itu. Adapun menutup aurat, itu semua tibalah menutup aurat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dalam Qurannya itulah ayatnya. Ambillah perhiasan kamu pada ketika kamu nak sembahyang. Perhiasan di sini maksudnya pakaian yang menutup aurat kamu. Itu maksud zina, perhiasan di sini. Bukan suruh pakai cincin, pakai jam, gapo, celak mata, nak sembahyang tu tidak. Tak termasuk dalam tu. Dan Nabi SAW bersabda, la salata lil haid illa bi khimar. Mana perempuan yang sudah mari kota, yang sudah balik, dia tak boleh sembahyang kecuali dengan menutup menutup kepala dia pakai tudung. Ini isyarat kepada perempuan yang balik. Mana kena tutuplah aurat itu. Tetapi kalau sikit-sikit, kata dia terdedah di sini. Sikit-sikit. Wa idza kana satru fardan, bila tutup itu menjadi fardu, maka terdedah, terbuka dia tu, itu menghalang daripada harus bersembahyang. Tidak jadi haruslah bersembahyang dalam keadaan terdedah tu. Mestinya gitu. Tetapi kalau terdedah sedikit, la yamna'ul jawaz, ini tidak menghalang daripada keharusan. Sebab apa? Sebab kalau hak sikit itu pun jadi tak boleh juga,
itu termasuk dalam haraj, termasuk dalam kesukaran dalam agama dan dalam darurat. Tak boleh. Misalnya kita kata kalau tangan nak kemas tangan mana? Kemas tangan mana? Kaci pun pakai nak kemas, pakai tin. Jadi boleh jadi daripada ketika itu naik sikit kau, itu dimaafkan. Itu sikit tu. Lianna thiyab, dia kata kerana kain ini tak dapat tidak, dia mesti ada sikit sebanyak, cari kau terbuka ke mana-mana, kata dia. Kemudian terutamanya kalau kita tengok dari pandangan mazhab Hanafi, hasil dia sebut. Beza pula ulama-ulama dalam mazhab Hanafi tentang sedikit saja. Kalau terbuka sedikit. Kalau tangan kita kata ni tangan, ni hak dia, ni tapak tangan. Terbuka sedikit tu setara mana? Kalau terbuka bahagian tangan, setara mana? Kalau kaki, tapak kaki tu, sampai ke buku lali tu, hak boleh dibuka. Lepas tu kalau terdedah, sikit lagi, hak bahagian atas dia, hak masuk dalam kaki tu, sekat mana? Orang panggil sikit tu. Begitu juga kepala, hak kena tuduknya, ni tuduk bahagian rambut. Tapi kalau terbuka sikit rambut, sikit tu setara. Ni bahagian atas pula. Situ dia bahas. Imam Abu Hanifah dan Muhammad, anak murid dia menentukan kadar banyak tu, iaitu 1/4. Maknanya tangan ni tangan orang tangan sampai sini 1/4. Kalau kita kata sampai siku ni terbuka, tak boleh. Tapi kalau boleh ke sini, tak apa lagi. Hak ni memang hak boleh dah. Sini. 1/4. Kalau lebih daripada 1/4, tak boleh lah. Dia kira banyak. Itu dia kadar. Begitu juga kepala, begitu juga kaki. Kalau sampai ke lutut dah nampak, tak boleh. Tapi kalau nampak betih sikit, atas pada buku lali tu, biasanya orang-orang mazhab Hanafi dia pakai seluar dia sembahyang. Dia pakai seluar jadi memang nampak lah sikit, naiklah seluar tu bila sujud ke apa, jadi nampak lah betih sikit, tak apa lagu tu. Ini mazhab Hanafi. Kalau kurang daripada rubuk 1/4 tu, dia kira sikit. Tapi Abu Yusuf, ni ada murid Imam Abu Hanifah pula, dalam mazhab dia, Abu Yusuf kata banyak ni, lebih daripada separuh. Tapi kalau tak sampai separuh lagi, sikit lagi orang kira. Sikit lagi orang kira. Kalau tak sampai separuh. Kalau sampai separuh, itu banyak. Jangan sampai separuh. Mana kepala pun jangan sampai separuh. Kepala pun apa. Tapi kalau tak sampai separuh, tidak apa lagi, dimaafkan. Begitu juga tangan, jangan sampai separuh. Separuh ni sekat ni lah kita kata. Sekat siku juga, separuh. Jangan sampai sekat tu. Tidak sampai sekat tu tak apa. Lepas tu dalam mazhab dia, adakah kena beri kaci ni rapak ni? Dia biasa. Kalau terbuka sama sekat tu naik, tak apa. Lepas tu nampak siku, tak apa. Asalkan jangan buka gini, jangan nampak. Kalau buat nampak kena hitam kita kata, lagu tu tak apa lagi, tak apa. Begitulah juga bahagian bawah. Itu dalam mazhab dia. Dalam mazhab Hanafi, dalam pakaian orang perempuan sembahyang ni paling luas, paling mudah. Maknanya tak perlu ada kain sembahyang suku, tak perlu ada kain sembahyang suku. Seseorang tu kalau dia pergi mana ada, dia pakai, katakanlah, kalau kita kata pakai seluar atau pakai kain, kalau kita pakai kain batik atau kain gapo, kita kata pakai baju, pakai telekung, boleh dah. Baju tu kalau sekat ni pun tak apa. Apa tak lagi kalau baju tu sekat ni, tak apa dah. Dalam mazhab dia sah dah sembahyang, tak payah ada kain sembahyang suku. Tapi kalau kita menyimpan kain sembahyang suku dan guna buat tu sampai tutup kaki, tutup belakang tu, ada dengan kado kecil gapo lah sekolah kita sini, lah mana? Tu dia kata molek, tak ada satu, dia tidak larang tu. Lebih molek, lebih tertutup tu lebih molek. Tetapi kalau tidak lagu tu pun tak apa. Dia paling mudah dalam bab sembahyang. Tapi masalah aurat di luar sembahyang, dalam mazhab Syafi'i, Malik ke apa pun boleh katakan kebanyakan mengatakan muka, tangan dan kaki ini bukan aurat. Bukan aurat di luar sembahyang. Bukan aurat.
Kebanyakan dalam mazhab Syafi'i pula begitu. Hak semaya tak tersuku. Hak semaya tadi memanglah kena tutup. Kalau mazhab Syafi'i apa Malik ke apa ni. Tapi kalau di luar semaya tidak. Tangan, muka dan tapak kaki lah, kaki sampai ke buku lali tu, dia kira termasuk dalam yang zahir. Tak apa mendedahkannya. Apa ni, tidak termasuk dalam aurat. Tidak termasuk dalam aurat. Lepas tu kalau ada orang hak pakat apa ni, orang kata tudung ni, tudung muka ke apa, itu masalah masing-masing lah. Kita tak boleh kata apa ke dia, ikut dia lah, dia nak pakai lagu tu. Tetapi kalau mengikut kebanyakan ulamanya, tidak. Kalau di luar semaya, itulah, muka, tangan, kaki tu tidak termasuk dalam aurat. Kalau orang nak pakai lebih daripada tu, terpulang kepada dia lah. Terpulang kepada dia. Itu termasuk dalam masalah khilaf. Masalah khilaf, kita tak boleh pandang orang lain sebagai kurang iman, dia tidak kuat agama ke kerana dia tak pakai tudung, supaya kita tak boleh lagu tu. Tak sampai peringkat tu. Seperti mana kita kata orang tak semayang jadi kurang agama dia, tu boleh kita kata. Tapi kalau orang tak pakai tudung muka tu ni, kita tak boleh kata lah betul, sebab benda ni masih khilaf. Benda masih khilaf. Lepas tu bab yang kedua, perempuan bersembahyang dengan tidak pakai tudung. Itu tak boleh. Cuma masalah tudung tadi, tudung setara mana? Kalau hak kebanyakan ni, tudung tu tak boleh nampak rambut. Itulah maksud tudung. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi dia lega. Pakai tudung, kain kelubur biasa lah, kain kelubur. Kain lepah tu kita kata kain lepah. Orang tino kan pakai kain lepah, cukup dah. Atau pakai kain tudung biasa, tidak telekung, tak apa. Cuma kena tudung juga. Tak boleh tak tudung langsung. Tak tudung langsung tak boleh. Semua kata tak boleh. Tak tudung, kena tudung. Lepas tu sebanyak mana terdedah sikit tu, sebab kata tak adil lah, ada khilaf situ. Abu Daud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id, yakni Ibn Abi Arubah, daripada Qatadah, daripada Hasan, daripada Nabi SAW. Ada dalam riwayat lain, dalam Tirmizi apa pun ada juga ni. Memang tak boleh lah. Kalau dedah terus, kepala sampai tak pakai tudung langsung, tak boleh lagu tu. Tetapi ini bagi orang merdeka. Kalau hamba tidak. Kalau hamba perempuan, dia tak pakai tudung, tak apa sebenarnya, hamba. Ini orang merdeka, hukum orang merdeka. Orang merdeka memang tak boleh. Jadi hadis ini kalau kita tengok zahir dia, Allah SWT tidak terima sembahyang perempuan yang berhaid melainkan dengan memakai tudung. Tak boleh pakai mengikut zahir dia. Maknanya kalau nak kira mengikut zahir dia, seolahnya perempuan yang mari kotor tu boleh juga, tak terima juga sembahyang dia kalau pakai tudung. Kalau tak pakai tudung tu tak terimanya. Bukan gitu maksudnya. Maksud di sini perempuan yang cukup umur. Sebab cukup umur tu dengan mari kotor. Tidak semesti dia 15 tahun. Sebelum pada 15 tahun pun kalau dia mari kotor tu dia cukup umur dah. Sebab tu yang disebut perempuan haid, perempuan yang mari kotor, yakni perempuan yang balik. Bukan ketika dia mari kotor tu dia boleh sembahyang. Tak boleh faham lagu tu. Tak ada siapa pun faham lagu tu. Hatta pokok Khawarij yang kata kena qada, perempuan mari kotor ni kena qada sembahyang, dia kata qada, bukan ketika mari kotor tu boleh sembahyang, tak ada. Dia kata lah betul. Ibnu Qudamah berkata, ijma' ulama mengatakan kalau seseorang perempuan tu sembahyang dengan langsung terdedah kepalanya, orang merdeka, bukan hamba. Kalau semua sekali kepala dia terdedah, buka tu tak sah sembahyang. Semua ini ijma', perkara ijma' ni. Dah kena sembahyang semula, tak sah sembahyang. Cuma ada khilaf tadi sebab kata tak adilah.
Dalam mazhab Hanafi lega sikit sebab tadilah. Itu saja. Lepas tu riwayat Safiyah, ni Aisyah pergi ke rumah Safiyah Ummi Talhah Talhat, mak kepada Talhah yang lebih daripada Talhah yang lain. Jadi apa ni? Talhah ni ramai, nama Talhah. Lepas tu hak ramai-ramai ni, hak diketahui, hak masyhur-masyhur ni murah-murah belaka, jenis pemurah belaka. Hak ni Talhah ni mak dia ni nama Safiyah. Talhah ni paling murah di antara hak ramai-ramai hak lain. Itu orang kenali dia tu dengan Ummu Talhah Talhat. Ummu Talhah Talhat. Sebelum pada ni Talhat ada dari riwayat dia tu. Talhat iaitu Talhat bin Abdullah Al-Khuzai yang terkenal dengan Talhat ahadul ajwad al-masyhurin, salah seorang pemurah yang terkenal dengan kemurahannya. Asma'i berkata Talhat, orang-orang yang bernama Talhah, ada beberapa orang yang terkenal dengan sifat pemurah ni, iaitu Talhah bin Ubaidillah At-Taimi Al-Fayyad. Al-Fayyad maknanya murah lah. Talhah bin Umar bin Ubaidillah bin Ma'mar, ni orang panggil Talhah Al-Jawad, murah juga. Jawad makna murah juga. Fayyad murah juga. Talhah bin Abdullah bin Auf Az-Zuhri, ni Talhah An-Nadi, orang panggil ni pun murah juga. Talhah bin Hasan bin Ali, ini orang panggil Talhah Al-Khair, ni murah juga, isyarat pada murah. Talhah bin Abdullah bin Khalaf Al-Khuzai, ni Talhah At-Talhat. Sebab dia panggil gini, sebab dalam hak ramai-ramai yang tersebut tadi, dia paling murah sekali. Gitu. Tu ya, jadi gelar gitu. Tak apalah. Jadi dalam riwayat ni, bila dia kata tengok anak-anak perempuan dia, Aisyah pun kata Rasulullah gini-gini. Pernah satu hari tu masuk dalam rumah, lepas tu ada seorang gadis, Nabi SAW pun capok kain dia. Hiqwah ni kain yang dipakai di bahagian bawah ni lah. Itu hiq. Ni hiq ni kat pinggang ni, ikat sini. Kain yang kita pakai sebagai kain. Jadi dia ambil, dia suruh belok kain. Bagi dua kain. Beri ke dia sah, kata dia. Berilah kepada hak duduk dekat Ummu Salamah tu. Budak tina hak duduk dekat Ummu Salamah tu setengah, kata dia. Sebab aku fikir kedua-dua ni mesti sudah mari kotor dah. Yang ni sudah balik dah. Bila sudah balik dah, tak boleh lah kena tudung lah, kena pakai tudung. Inilah dalil dia, antara dalil-dalil orang yang mengatakan perempuan tu kena pakai tudung. Tak boleh tak pakai tudung. Sebab Nabi SAW siapa ambil kain dia, takut-takut tak ada kain lah. Mana aku tahu takut-takut tak ada kain. Jadi tak kira lah kain tu kain mana tidak khusus dengan kain perempuan. Kain lelaki pun tak apa, asalkan tutup kepala. Ini maksudnya dia suruh tudung kepala. Bukan suruh tudung lain, tudung kepala. Yang ni kalau perempuan itu sudah balik, kena tudung kepala dia. Orang yang mengatakan tak perlu pakai tudung tu, jangan lari jauh tu. Lari jauh. Banyak kita tengok hadis-hadis jumpa sama hak lagu ni pakai tudung, tak tengok kalau tak pakai tudung lagi palinglah ke lain. Biasa dalam hadis tu. Orang-orang apa ni nak suruh tak pakai tudung tak apa tu, itu termasuk dalam modernis lah. Modernis nak bawa Islam cara moden ni. Cara moden tu tak boleh pakai tu, mengikut cara barat. Tak boleh. Tu. Cuma riwayat ini wa kadza rawahu Hisham an Ibn Sirin. Ini tak apalah, riwayat asal lagi tu. Wa kadza kata Abu Daud. Wa kadza rawahu Hisham an Ibn Sirin. Jadi Ibn Sirin itu pun dikatakan meriwayatkan daripada Aisyah juga. Supaya ni dia meriwayatkan daripada Aisyah. Tetapi Ibn Sirin itu dia
tak sempat mendengar apa-apa daripada Aisyah, bermakna riwayat dia tu adalah riwayat yang munqati'ah. Itu tak kuat lah. Tetapi dia menyokong, dapat menyokong Hasani. Hasani tu Hasani riwayat daripada Muhammad bin Sirin dah. Hak tu lah maknanya tak berapa kuat. Pasal apa? Pasal putus tu. Kan nak kira orang-orang itu tak ada masalah belakang dah. Orang-orang itu tak apa. Cumanya riwayat itu tidak bersama. Muhammad bin Ubaidullah, Muhammad bin Zaid, Ayyub, Muhammad bin Sirin. Ni orang besar belakang, tak jadi masalah belakang. Dari segi perawi itu cuma dia tak ada dengar daripada Aisyah. Semestinya dia ada dengar daripada orang lain. Orang lain itu siapa? Selagi tak tahu waktu duk kutu gitu, tak bersama sanad itu. Tak bersama sanad. Tapi ini dalam riwayat ni tak apalah hal ini. Kalau kita kata kurang kuat, dia menyokong hak lain dalam Bukhari, dalam kuat-kuat. Tak jadi masalah tu. Memang perempuan kena pakai tudung ke mana-mana, tak boleh. Kalau tidak pakai tudung tu, dia tidak mengikut cara Quran, tidak mengikut cara hadis. Tu ialah Islam lagi tidak tidak Islam tapi kan tidak ikut cara Quran dengan hadis. Gitu. Haram lah. Bab majaa fi sadli. Bab majaa fi sadli fi solat. Ini bab tentang sadli dalam sembahyang. Apa dia sadli? Ini ada beberapa pendapat ulama. Salah satunya hak masyhur, iaitu seseorang dia pakai kain itu panjang, abuh, tapi dia pakai letak atas kepala ni. Sebab kita pakai kain serban kan, kita lepas kain serban tu sekat ni ya, kita kata ni kain labuh, katakanlah pakai selimut, kita letak atas ni, lepas tu kita lepas gitu. Lepas tu seluar kau kain kau tak ada, tak boleh lagu tu semuanya, tak boleh. Tapi kalau kain selimut tadi kita lilit separuh ni, itu tak apa, tutup aurat. Hak ni pakai letak atas kepala tu, lepas gitu. Tak ada kata ikat sini, kau ikat mana-mana, kau kacing bahagian bawah. Tak. Pakai lepas gitu. Hak lepas gini ni, kalau kita pakai dah seluar ataupun kain bawah baju ke apa, tak apa. Hak tu. Hak tak bolehnya pakai lepas gitu. Hak mana tutup tu tutup lah, hak mana tak tutup tu tak. Lepas tu kalau terbuka ke apa, kalau nya jatuh, tak kira. Lagu tu tak boleh. Lagu tu tak boleh. Tapi kalau pakai letak atas kepala saat ni, lepas tu sampai ke bawah, lepas tu kita kacing sini, kacing bawah, itu tak apa. Tidak termasuk dalam sadl. Sadl ni makna lepas. Itu satu pada dia. Yang keduanya, yang keduanya, sadl ini dengan makna isbat separuh ni, dengan makna memakai kain yang labuh, berjela-jela dalam sembahyang. Itu makna yang kedua. Ada juga Imam Nawawi pakai sadl ini dengan makna isbal, dengan makna melabuhkan kain. Itu dilarang. Riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada as-sadl fi shalah. Sadl dalam sembahyang. Dia larang. Jadi semua sepakat mengatakan kalau sadl itu kain itu saja aja, memang haram sadl. Haram. Semua ulama kata lagu tu. Tapi kalau sadl itu saja pakai hak lain, pakai kain kau seluar kau pakai, itu makruh. Makruh begitu. Hak naknya lagu mana? Letak atas bahu, jangan letak atas kepala gitu. Letak atas bahu. Kalau kita sudah pakai dah kain ataupun seluar bahagian bawah ni, letak atas bahu. Kalau tak pakai baju, katakanlah tak pakai baju, letak atas bahu, tak payah letak atas kepala. Itu yang disebutkan di sini. Setengah ulama mengatakan tak ada makruh pun, tak ada makruh adalah kalau sekiranya
Dia sudah pakai baju, sudah pakai seluar ataupun kain, lepas tu sebar kain ni kata. Atas kepala ni ke bawah tak ada masalah. Kain serban ke, kain apa ke, tak apalah. Tak ada makruh. Ulama kata makruh. Sebab apa? Dia jadi makruh. Takut jadi nak jatuh, jadi sibuk kita duduk. Betul kain tu. Jadi hilang khusyuk lah. Itu tujuannya. Ya tak boleh tu. Yang keduanya larangan dia, iaitu tutup mulut. Ayyughatti ar-rajulu fa. Seseorang menutup mulut dia. Tutup mulut. Tutup mulut lagu mana? Biasanya tutup ni tutup dengan tangan. Baca sambil tutup mulut. Sebab apa? Takut orang sebelah bang, sebab pakai otak misalnya dah. Tak boleh lagu tu. Tutup mulut dulu. Sebab kita nak kecek dengan orang kan. Kita berasa segan ke dia sebab kita makan otak ke apa, kita tutup mulut gitu. Ni pun tutup mulut lagu tu. Sama ada tutup mulut tu berasa tak tergamuk ke, berasa malu pada Allah SWT nak menghadap dia, mulut bau, ataupun takut orang sebelah bau, tak kira. Tak boleh tutup mulut. Tak boleh tutup mulut. Sebab apa? Kalau tutup mulut, nak baca pun payah, tidak sepenuh. So, yang kedua, tangan tu tepat dia bukan sini. Tangan. Jadi lari daripada kedudukan sebenar. Itu yang kedua, sebab larang. Yang ketiga, larang daripada tutup mulut ni, maknanya nguak. Bila nguak tutup mulut. Hak tu tak boleh. Lepas tu kena buat lagu mana? Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan, dia kena kawal. Kalau boleh dia kontrol, kacik sikit mulut dia. Jangan nganguk. Jangan nganguk. Dia kaciklah setakat mana yang dia boleh. Apa ni, nguak tu nguak juga. Angin tu tubiklah kita, tetapi kacik. Cubalah sedapat mungkin. Jangan pekuk mulut, nganguk. Ataupun nganguk tak pekuk. Jangan. Itu satu. Yang kedua, ulama mengatakan ada juga, kalau nganguk boleh pekuk. Patut mari pula lah sini. Hak tak bolehnya pekuk sama. Pekuk sama. Ketika nguak tu tak apa, dia kata. Tetapi hak moleknya hak tadi, iaitu kalau nguak pun tak usah pekuk. Iaitu kita cuba kawal mulut kita. Jangan sampai nganguk. Itulah maksud jangan tutup mulut. Itu makna yang ketiga. Makna yang keempat, jangan tutup. Seseorang tu tutup mulut dia, tak baca ke satu. Itu makna tutup mulut. Kunci mulut, tak baca ke satu. Apakah katuk mulut? Jangan lagu. Bahkan dalam sembahyang tu kena baca lah. Ada kena baca. Sini baca goni, sini baca goni, kena baca. Itu maknanya. Tapi larangan ini, seperti kata tadi lah, larangan ni setara mana? Siapakah haram apa? Siapakah tak sah sembahyang apa? Tidak sampai gitu. Sadli tadi tu pun, kalau sekiranya sudah pakai kain, sudah pakai seluar, tidaklah sampai haram, tidaklah sampai tak sah sembahyang apa dah. Begitu juga pekuk mulut tu, tidaklah sampai kata tak sah sembahyang dah. Cumanya tak molek. Makruh. Orang panggil termasuk dalam makruh lah. Makruh tazihi, tak molek, tak comel lah gitu. Begitu juga tutup mulut ni dengan tutup lagu mana? Dengan pakai sesuatu. Pakai kain kau. Pakai kain. Pakai orang panggil, kita juga tak biasa pakai lagu tu kan. Lisam ni orang panggil pakai sekat ni. Supaya perempuan pakai tudung sekat ni. Kita tudung sekali dengan hidung ke, atau kita tudung mulut saja ke, tak boleh. Itu termasuk juga dalam hal ni. Larangan tutup mulut. Tutup dengan kain. Sepuluh doktor pakai tu. Tutup mulut itu tak boleh. Sebab apa? Nabi SAW larang. Nabi SAW larang. Itu cara orang Majusi. Ketika dia menyembah api, dia tutup mulut, tutup hidung. Pokok dia lagu tu amalannya. Lepas tu Imam Abu Dawud mari riwayat Ibnu Jurayj. Dia kata
Dia kata Ibnu Jurayj meriwayatkan, Ibnu Jurayj kata kebanyakan saya tengok Atha ni dia bersemayam dengan sadilan, yakni dengan melepaskan kainnya. Tadi Imam Abu Daud tu juga dia nak ayatnya. Tadi Ism Abu Daud meriwayatkan, dia kata Ism meriwayatkan daripada Atha, daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada sadl. Ni Atha sendiri dia duduk amalkan dengan melepaskan kain lagu. Riwayat yang tadi pun lagu tu juga, kan? An Sulaiman al-Ahwal an Atha. Atha meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anis sadli fi shalah wa an yughatti ar-rajul faqih. Qala Ibrahim tu tuk guru kepada Imam Abu Daud. Dua orang Imam Abu Daud ambil tadi kan. Haddatsana Muhammad bin al-Ala wa Ibrahim bin Musa. Dua orang tuk guru dia. Lepas tu Imam Abu Daud kata qala Ibrahim an Abi Hurairah. Ibrahim kata dalam riwayat dia Atha ni ambil daripada Abi Hurairah. Gitu maksudnya. Artinya Atha meriwayatkan daripada Abi Hurairah tentang larangan melakukan sadl, tetapi dia sendiri mengamalkan sadl itu. Apa makna? Itu. Abu Daud berkata, Ism meriwayatkan daripada Atha daripada Abi Hurairah. Bukan ni riwayat tadi tak apa. Ada riwayat lain. Imam Abu Daud isyarat saja. Hak ni siapa dia ambil daripada Atha? Sulaiman al-Ahwal ambil daripada Atha. Ni tak apa. Hak riwayat Ism itu dia perawi yang dhaif. Dia ambil daripada Atha, daripada Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada sadl. Seseolahnya Imam Abu Daud nak mengisyaratkan bahawa Atha hak dia amalnya iaitu tak apa, pakai lepas kain atas kepala, tapi dengan menutuplah bahagian bawah ni. Sebab dia amal begitu. Adapun hak riwayat dia tu, riwayat tu sama ada riwayat itu dhaif sebab diriwayatkan oleh orang seperti Ism satu, ataupun ini menunjukkan keadaan tertentu hak larang tu. Yakni kalau tak pakai kain ke bahagian bawah tu, tu hak larang. Ataupun maksud larangan itu bukan dengan maksud tahrimi, tetapi dengan makna tanzihi, larangan tanzihi. Nak suruh molek tak comel lah kalau kita pakai lepas kita. Sebab apa? Kalau nak jatuh, kalau jatuhlah ke belakang ni kita ambil pula letak atas ni pula. Jadi terganggu, tidak khusyuk. Sebab tu larangan itu. Bukan menunjukkan tak sah sembahyang, bukan menunjukkan haram. Sebab itulah Atha buat. Artinya dia faham maksud larangan itu bukan dengan makna haram, tidak. Tapi dengan makna dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya tak pakai kain, bawah tak pakai seluar ke, ada kutu tak boleh dah. Itu memang haram. Ataupun kalau pakai dah, takut terganggu, kita duduk tangan, duduk sibuk, akak ke akak, jatuh pula akak pula. Takut tu. Waktu jadi tanzihi di situ. Kalau tidak terganggu, tak apa. Kalau tidak terganggu. Ataupun dia letak atas ni, dia pakai kain, dia pakai baju, tidak akan jatuh. Kalau jatuh pun baju ada dah, sebab tudung dah baru, dan tidak jadi terganggu bagi dia. Tidak kata hilang khusyuk dia, walaupun dia kena akak pula, tak apa. Kalau sekiranya tidak mengganggu seseorang itu. Seperti mana seseorang itu kalau dia nak sujudkan, dia akak sikit kain dia tu, nak suruh lega sikit, setara tu ada kemungkinan khusyuk dia. Kalau setara tu tak hilang khusyuk, ni pun tak apa lah. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Abu Daud nak mengisyaratkan kepada selagi kaedah, iaitu seseorang perawi kalau dia meriwayatkan sesuatu, misalnya sini Atha dia meriwayatkan tak boleh melakukan sadl dalam sembahyang, tiba-tiba dia sendiri buat, memang sahih. Sebut kata dia sendiri buat tu, apa makna? Ini menunjukkan bahawa dia faham hadis itu tidak mengikut zahirnya. Boleh jadi hadis itu sudah masuk, boleh jadi hadis itu tidak dipakai mengikut zahirnya, hanya dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi semoleknya kita ikut dia lah. Jadi dia pakai tak apa. Hak kata tak boleh, mesti ada keadaan-keadaan yang lain. Sebab apa? Kalau tentu tak boleh langsung, tentu dia tidak buat. Sebab apa? Dia tahu dia yang meriwayatkan hadis itu, takkan dia nak langgar pula. Orang yang alim supaya dia tu Atha tu, takkan dia nak langgar pula. Sebab itulah Imam Abu Daud mari dia kata
Qala Abu Daud rawahu Is an Atha. Di sini Imam Abu Daud lebih nak menjuruskan kepada dhaif hadis ini. Mana tak boleh nak lawan. Hak Atha ni dia pakai sid, hak tu sahih. Hak kata larang tu riwayat daripada dia, hak tu tidak sahih. Jadi kita kena tarjih hak tak apa pakai. Gitu tujuan Abu Daud ya. Kita kena tarjih hak tu. Tak apa pakai. Lepas pada tu itu perkara yang ketiga. Yang keempatnya, kalau kita perhatikan di sini, Imam Abu Daud kata begini, seseolahnya hak tadi pun dia tidak berapa kenal juga sanad dia. Hak mula-mula tadi pasal sadl tadi. Riwayat Sulaiman al-Ahwal anil Hasan bin Zakwan an Sulaiman al-Ahwal. Dia tidak berapa kenal. Serupa dengan Imam Tirmizi juga. Imam Tirmizi setelah mengemukakan riwayat ini, dia kata gini, la na'rifu min hadits Atha an Abi Hurairah marfu'an illa min hadits Ism. Tidak diketahui daripada hadis Atha daripada Abi Hurairah secara marfu', melainkan daripada hadis Isl. Gitu. Imam Tirmizi pun kata salah. Ada hak sebut secara marfu'nya daripada Atha daripada Abi Hurairah secara marfu' sampai kepada Nabi ni, kata hadis Isl. Kalau hadis Isl ni Pak Imam Abu Daud isyarat sinilah, hak ni dia ni dhaif. Ulama semua terima dia ni dhaif. Sini tak ada. Sini dalam kitab ni tak ada, boleh jadi dalam kitab lain ada ni dia tambah. Qala Abu Daud wa hadha yudha'afu dhalika al-hadith wa hadha yudha'ifu dhalika al-hadith. Ada bawah ni ada, data tu tak ada. Mana amalan Atha tadi yang mengamalkan sadl tadi ini mendhaifkan hadis itu. Bila seorang perawi dia beriwayatkan satu hadis, lepas tu dia buat tak serupa dengan hadis, bermakna dia menganggap hadis itu dhaif. Gitu. Lepas pada tu riwayat Isl itulah, riwayat Isl. Tirmizi pun kata orang lain tak ada riwayat ni. Sedangkan riwayat sebelum pada ni kuat juga tu. Tidak boleh kita kata tak kuat riwayat sebelum pada ni. Cumanya ada masalah lah setengah-setengah tu keliru tentang perawi dia. Hak kata Hasan tu, Hasan bin Zakwan tu Hasan ke Husain. Kalau Husain mana? Husain al-Muallim pula dia sebut. Kalau sebut Husain al-Muallim, maka dia tu perawi yang, kalau sebut Husain al-Muallim, dia tu perawi yang sahih. Husain al-Muallim dalam Bukhari ke apa ada. Cumanya ini pensyarah kepada Sahih Bukhari, Syarah Hidayah, dan Jamal Allamah Jamal Az-Zailai, pengarang kepada kitab Nasbur Raya, dia kata sanad Abu Daud di dalamnya ada Hasan bin Zakwan al-Muallim pula. Hasan bin Zakwan al-Muallim, dia ni Ibnu Ma'in, Abu Hatim kata dhaif, Nasai kata laisa bil qawi. Tetapi Imam Bukhari dalam sahihnya mengemukakan riwayat dia dah dhaif. Apa Imam Bukhari kemukakan pula? Ni kadang-kadang ulama besar pun dia pun jadi celaru juga. Jadi celaru juga. Satu dia kata Hasan bin Zakwan al-Muallim, mana ada hak tu? Hak ada Husain al-Muallim, hak tu hak perawi Bukhari-nya. Bukan Hasan al-Muallim. Hasan al-Muallim ni dhaif. Sini dia tak ada sebut Hasan bin Zakwan al-Muallim, tak ada. Dia, tapi dia sebut dalam riwayat Abu Daud, sanad Abu Daud, iaitu Hasan bin Zakwan al-Muallim. Mana ada tu? Tak ada sebut Hasan bin Zakwan al-Muallim, tak ada. Keliru dia. Dia pun jadi celaru main dengan banyak ni kan. Main dengan banyak ni apa ni? Kocak juga. Tukar takir juga jadi. Jadi tukar takir.
Jadi Ibnu Hibban pula kata dia ni perawi thiqah. Jadi dua orang ulama tadi, dia kata muallim dia ni, Hasan bin Zakwan al-Muallim, dia bubuh sifat tu, laqab tu. Pada tak ada tu. Tak ada tu lagu tu. Tetapi mana Hasan, itu betul. Sebab kalau kata Husain al-Muallim tu, dia tidak dhaif. Sebab dhaif ni perawi Bukhari. Hak ni tentu dah Hasan bin Zakwan. Tapi al-Muallim tu waham. Itu orang panggil fatalqibuhu bil muallim wahmun minhuma samahahum Allah bi lutfi. Semoga Allah SWT mengampunkan mereka berdua lah. Dia kata, maknanya tu kata takir dah habis ni. Hasan pula al-Muallim, mana ada sifat tu? Tak ada. Situlah kalau nak ada pun, kalau nak ada pun pertikaian di situ. Tetapi dalam riwayat Hakim, dia pula kata amba'ana al-Husain bin Zakwan. Husain pun tak ada al-Muallim pun, dia sebut musagharan. Imam Zahabi pula di bawah dia, bawah kitab Mustadrak Hakim tu, dia ada talkhis Mustadrak. Di bawah dia tulis Husain al-Muallim pula, dia tambah Muallim. Dalam sanad Hakim tu tak ada Muallim, tapi Husain bukan Hasan. Maksud itu untuk menunjukkan bahawa di sini Husain bukannya Hasan. Itu hak Zahabi buat. Hak betulnya kata pengarang ni, Syekh Khalil Ahmad ni, dia kata ada dalam Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi. Hak tu hak betul. Sumpah hak kita baca Hasan bin Zakwan. Hak tu hak betul. Hak dalam Mustadrak tu hak kata Husain bin Zakwan, itu keliru penulis. Sahwum minal katib. Lepas tu Imam Zahabi pula nya tambah pula al-Muallim pula situ. Ini wahmum min waham pula dah. Imam Zahabi pun waham juga. Fa wahmum min mansha'uhu qillatut tadabbur. Kata dia, ujar dia jadi keliru ni, dia tak teliti, kata dia. Tak teliti sini. Teliti dah lah dia tu habis cakap teliti dah. Sini tak teliti. Imam Zahabi tak teliti sini. Bukan Husain, Hasan. Tu betul. Jadi tentang Hasan ini ada khilaf lah ulama. Imam Tirmizi kata tu dah daripada Isnya dia tahu. Sebab itulah kata pengarang ni, dia kata illa min hadits Is bin Sufyan fa khalafahu wa khalafahu Abu Dawud. Abu Dawud tak serupa dengan Tirmizi. Dia panggil hadis ini daripada Sulaiman al-Ahwal an Atha an Abi Hurairah marfu'an. Wa taba'a Islan Amir al-Ahwal. Jadi banyak dari riwayat ini juga mana boleh pakai jugalah. Tidaklah kata tak boleh pakai langsung. Tidak boleh pakai. Pak Imam Tirmizi kata lagu tu boleh jadi dia tidak tahu. Pak Imam Tirmizi kata hadis ni tak ada meriwayatkan secara marfu' kecuali Is. Fala'allahu lam yablughu hadits Hasan bin Zakwan min tariq Musa bin Ismail. Boleh jadilah tak sampai ke dia hadis. Kalau tidak apa dia kata lagu tu. Ni ada ni hak marfu'. Kalau kita baca tadi, hak tu marfu'. Kalau dia boleh sebut riwayat Is hak dhaif tu, apa dia tak boleh sebut riwayat Hasan bin Zakwan tu? Kalau kita nak kata dhaif pun apa dia tak sebut? Hak tu pun marfu' juga, menunjukkan bahawa Imam Tirmizi tak tahu, tak sapa ke dia. Kalau kita kata setara Imam Tirmizi tak tahu, tak ada kira kau ni, tak ada kira. Dia ada terlepas-lepas. Di kalangan sahabat, berapa ramai sahabat ni yang tak tahu hadis ni, kemudian baru dia tahu. Mula-mula dia tak tahu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tahu tu, pada tak tahu. Jadi macam Ibnul Qayyim, dia kumpulkan hadis-hadis yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat besar. Dia kumpul. Hadis ni orang ni tak tahu. Hadis ni orang ni tak tahu. Dia kumpulkan. Itu boleh jadi, tak jadi masalah. Moga banyak. Lepas tu Nabi SAW buat ataupun kata tidak semesti depan dia sama, dia mesti dia ada sama.
Boleh jadi dia mula-mula tak tahu, lepas tu dia tahu melalui orang lain. Boleh jadi tak tahu terus. Boleh jadi tak tahu tu. Tak apalah, jadi pengarang ni syarah ni dia agak terima lah. Tidaklah kata dhaif riwayat yang pertama ni supaya riwayat Islam, tidak, boleh terima. Walaupun tidak tinggi, taraf dia tu tidak sampai sahih, tapi boleh diterima, tak apa. Bab salat fi syu'rin nisa, ini bab sembahyang dengan memakai kain selimut perempuan. Apa yang tak boleh? Sebelum pada ni lah juga ada dah, iaitu takut-takutlah ada ke air mazi ke, mana ke tahu tu kecil kau tak sedar tengah tidur, sikit titik air kecil kau kita kata di apa ni kain selimut tu. Sebab itu tidak boleh. Bukan makna tak boleh pakai kain selimut perempuan. Kalau sejuk, kalau kita kata apa nak selimut-selimut pula dengan lehah ni tebal ni lehah ni, dia buat isi kapah dalam tu, buat selimut. Di negeri-negeri hak sejuk dia pakai hak tu lah. Lepas tu semayang dia pakai lehah tu, lehah besar, boleh buat selimut. Pakai hak tu muka sejuk. Lepas tu apa yang kita kata nak pakai orang perempuan? Boleh. Ni ayatnya pada dasarnya boleh. Cuma dia kata tak boleh ni, Nabi SAW tidak bersemayang takut tadi dan sebagai pengajaran juga kepada orang lain, supaya berhati-hati. Sebab apa? Mungkin sekali kain selimut tebal tadi terkena apa-apa. Lepas tu agak payah untuk nak basuh benda-benda tu muka tebal. Kalau hak ni mudah nak basuh. Hak tebal kalau basuh kadang-kadang jadi punah lah kain tu, jadi punah lah kapah dia tu, boleh jadi macam-macam. Dengan sebab itu orang tak berapa basuh. Jangan-jangan payahlah nak boleh basuh. Dalam keadaan tak basuh selama tu boleh jadi terkena apa-apa najis. Jadi dengan sebab itulah tidak sesuai digunakan untuk sembahyang. Bukan makna lihaf tu sendiri tak boleh guna. Dah. Dan lihaf ni lihaf orang perempuan. La yusalli fi syu'rina aw luhufina. Jadi adakah lihaf ni ataupun kain selimut ni khusus untuk orang perempuan? Tidak. Mana yang digunakan juga oleh orang perempuan. Lebih-lebih lagi lah kemungkinan dia terkena benda-benda najis itu banyak kemungkinan lagi daripada kalau digunakan oleh seorang lelaki. Kalau perempuan lebih ada kemungkinan itu lebih banyak lagi. Bukan bermakna kalau kain itu yang dipakai oleh orang perempuan. Biasanya bini kita saja pakai kain selimut tu. Dan kain selimut tu pun ada bunga-bunga kita kata. Kalau kita nak pergi keluar tu kita tak pakai lah lagu tu. Tetapi kita nak selimut ni sejuk ni, kain selimut tu cuci, tak boleh apa? Boleh, tak jadi masalah. Walaupun kain selimut tu khusus untuk bini kita pun, misalnya kita hak tak boleh ni takut tadi terkena najis. Babur rajul yusalli aqisan sya'rahu. Sekatulah wallahu a'lam.